Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Yang mulakan seluruh JK Surau dan tuan-tuan semua yang hadir. Jadi memang seperti yang Ustaz beritahu tadi, kita akan melihat tajuk asas ilmu hadis dan nota yang diberikan ni tujuannya ialah untuk beberapa sebab. Sebab antara tujuan kita buat nota ini ialah supaya ustaz yang bercakap tu tak keluar topik, melalui jauh. Jadi tuan-tuan beritahu dia cakap pasal topik ni ke tidak. Tuan-tuan ada nota, tiba-tiba dia cakap tajuk lain, maka tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh tegur. Yang kedua, nota ni penting sebab tuan-tuan boleh bawa balik. Kadang-kadang kita dengar ceramah, kita bersahaja, tak ada pen dan nota, mak balik kita ingat sikit-sikit lah. Kita ingat lawak-lawak tertentu atau perkara yang amat pelik. Asas turutan poin yang kita nak bicarakan itu kadang kita lupa. Dan juga saya buat nota ni untuk supaya kita boleh membuat perbandingan dengan apa yang kita tahu atau dengan buku-buku yang kita akan baca dan ceramah-ceramah yang kita dengar daripada pelbagai ataupun ramai penceramah yang bercakap tentang hadis. Dan nama tu juga ada kat atas tu. Tuan-tuan ingat nama tu, kalau nak cek ke apa, nak tahu siapa dia ustaz ni, nama dia ada. Jadi kita nak bicara tentang benda yang dipanggil ilmu hadis. Maka saya buat beberapa tajuk. Tujuan ataupun asal usul nota ini saya buat dulu ni ialah sebab bila saya dijemput untuk mengajar tentang ilmu hadis menggunakan kitab, kitab ilmu hadis lah, seperti Matan Baiquniyah dikarang oleh Imam Baiquni. Itu antara paling asas yang penting dan padat, ringkas dan padat, kitab yang perlu diketahui. Kemudian kita mengajar juga kitab Nukhbatul Fikar Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, juga kitab yang penting. Bila saya mengajar kitab-kitab ini di beberapa tempat, tapi alhamdulillah saya tak terkenal. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan tak kenal saya pun tak kenal tuan-tuan. Sama lah kita. Lepas ni tuan-tuan boleh fikirkan apa yang kita beritahu pada malam ini. Jadi bila saya mengajar kitab-kitab tersebut di beberapa tempat, termasuk dengan mereka yang dah ada asas ilmu hadis, tapi dilihat ada benda yang tidak diketahui atau tidak diyakini, yang merupakan muqaddimah penting. Sebab itu muqaddimah kepada mana-mana ilmu amat penting. Sebelum kita pelajari dengan lebih lanjut, level tahap itu amat penting. Jadi saya cuba fikirkan apa yang patut saya berikan sebelum kita mengaji kitab, mana-mana kitab ilmu hadis. Sama ada yang nipis yang saya sebutkan tadi atau yang lebih tebal. Jadi saya dapatkan maklumat ini dan saya cuba susun, insya-Allah di mana-mana tempat saya mengajar kitab, ini yang saya bentangkan dulu sebelum masuk dalam kitab, supaya kita ada maklumat yang kita telah ketahui bersama sebelum mengaji kitab tersebut. Jadi nota sebegini biasanya adalah disertakan dengan pengajian kitab lain. Itu maksud dia. Jadi ada di antara maklumat di sini yang mungkin tuan-tuan sedia maklum, ada yang tuan-tuan pernah dengar tapi tak pasti, ada yang tak pernah dengar. Itu semuanya akan digabungkan dan insya-Allah diperingatkan kepada diri kita dan sahabat-sahabat kita sebelum pelajari ilmu hadis. Itu maksudnya. Kita kadang-kadang belajar hadis tuan-tuan, ada beza ilmu hadis dengan hadis. Saya mengajar di tempat-tempat tertentu, saya pernah mengajar hadis dan saya juga mengajar ilmu hadis. Jadi ada beza. Ada ustaz datang mengajar kitab, terus buka kitab hadis.
mengajar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai habis kitab. Tapi dalam masa mengaji itu ada beberapa benda yang perlu diketahui. Dan saya buat benda ni kerana ada soalan-soalan. Bila kita ustaz-ustaz dia mengajar, kita sangka orang pun belajar macam kita. Kita pun guna banyak bahasa Arab, istilah, terms dalam Arab, yang menyebabkan orang yang datang tu buat-buat faham. Kita pula tak terangkan. Ini komunikasi ini, cara komunikasi sebenarnya berlaku dalam ceramah atau pengajian kuliah. Bila ustaz tersebut, contohnya orang tanya, oh ini mauquf, ini mursal, oh ini munqati', jadi tak sebut apa maksud. Orang pun ya. Bahkan istilah yang paling kecil sekalipun, istilah yang paling popular sekalipun, kadang-kadang orang tak sedar. Jadi kita akan mulakan. Pertama saya sebut sini istilah-istilah penting berkaitan ilmu hadis. Saya dah beritahu tadi, mengetahui istilah tu amat penting, kerana istilah ni berbeza sebenarnya mengikut bidang. Dalam tafsir ada istilah dia, dalam qiraat Al-Quran ada istilah dia, hadis, fiqh, tasawuf, istilah. Saya mulakan dengan hadis, setiap perkara yang dilakukan dan dikaitkan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sifat dan rupa paras. Semua perkara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil hadis. Jadi bukan kata-kata sahaja. Kan? Kalau kita biasa sebut hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang sebenar semua. Diamnya Nabi, bergeraknya Nabi, hadis. Cakapnya hadis. Sifatnya hadis. Jadi bila kita baca kitab, ada sahabat bercerita tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang cerita. Tetapi bila dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis. Itu maksud dia. Kan? Jadi kita kena faham, sebab ada orang yang anggap hadis hanya ucapan. Itu maksud dia. Kemudian saya letakkan bawah tu sunnah. Perkataan sunnah ada sedikit perbezaan di kalangan ulama. Setiap hadis yang mengandungi persoalan hukum hakam. Ini yang para ulama fiqh gunakan. Adanya arahan, adanya larangan, adanya saranan, adanya hukum, maka dipanggil sunnah. Jadi ada hadis yang tidak dipanggil sunnah. Jadi kita kadang-kadang kita kata kenapa ulama sekejap guna Quran dan hadis, sekejap guna Quran dan sunnah. Itu umum. Bila kita belajar ilmu hadis, ada ulama yang bezakan bahawa sunnah itu benda yang mengandungi hukum. Sebab itu ada kitab-kitab yang membawa hadis-hadis hukum sahaja. Macam ramai ustaz mengajar sekarang ni kitab Umdatul Ahkam, karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, meninggal 600 Hijrah. Kitab tu ada lebih kurang 400 hadis, semua hukum hakam yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu kitab tu. Jadi kita akan pergi nanti pada kitab hadis, macam mana kita kena kenal kitab tu. Yang ketiga, sanad. Ni ramai orang cakap sekarang ni, sanad. Sanad ni apa? Rantai nama-nama, rantaian nama periwayat-periwayat yang saling menyampaikan hadis, dan ia berterusan hingga bertemu Nabi SAW. Maksud daripada kita terbalikkan, daripada kita, guru dia, guru kepada guru dia, sampai Nabi SAW. Itu sanad. Kalau dikira beratas, sahabat yang dengar pada Rasulullah, tabi'in dengar pada sahabat, nanti orang dengar lagi sampai kita. Ini rantaian, dan ia ada dalam hampir semua kitab-kitab ulama yang terkemuka, dalam hadis ke, dalam fiqh ke, dalam tafsir, ada rantaiannya, ada hubungannya. Antara kita tahu dengan tidak, itu aja. Kan? Kalau ada orang nak heran, dia boleh heran. Orang yang tahu, dia akan tahu. Baik. Hadis ini akan direkodkan dengan sanad dalam buku-buku hadis utama yang terdahulu. Maksudnya kalau kita buka buku yang besar, contohnya Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad, Imam Mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i rahimahullah, meninggal 241 Hijrah. Mazhab yang paling muda. 4 mazhab yang paling tua, Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i Imam Ahmad Hanbali.
Dan nama Hanbal tu nama datuk dia. Jadi mazhab yang terkenal mazhab, nama datuk dia. Nama dia Ahmad. Sebab tu sebagai orang kata mazhab Imam Ahmad. Sama je. Imam Ahmad buat kitab tuan-tuan. Sampai hari ini terpelihara, dicetak elok. Dijual di kedai-kedai buku 52 jilid. Ada hampir 30,000 hadis. Bila buka kitab tu, saya ada kitab tu dekat rumah. Bila buka kitab tu, Imam Ahmad kata apa? Berkata guruku. Betul dia sambung, guruku pula berkata, gurunya berkata, guru. Akhirnya Nabi SAW hujung hadis pendek je. Rantaian tu panjang. Ada hadis panjang, ada hadis pendek, ada hadis sederhana, tapi rantaian nama itu ada dalam setiap permulaan kitab. Ini kitab utama. Sahih Bukhari pun ada sanadnya, ada rantaian. Imam Bukhari kata, guruku Abdullah bin Zubair mengatakan bahawa gurunya Sufyan mengatakan bahawa gurunya Yahya, sampai Sayyidina Umar berkata dia mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tradisi yang dipelihara. Umat Islam umat yang ada sanad. Manakala bangsa dan agama lain tidak ada sanad atau terputus. Maka ini kebanggaan umat Islam sepatutnya. Tapi bila orang tak tahu istilah ni, dia tak jadi kebanggaan. Dia jadi, kenapa nak sanad-sanad ni? Ada orang dia tak faham. Sampai tahap tu dia negatif terhadap kelebihan yang orang akui. Ada orang kata kepada saya, kenapa ajar sanad, ajar hadis je lah. Ni punya tak faham kan? Sebab dia dah tak tahu maklumat, kepentingan dan keperluan. Manakala, saya beritahu lagi, kita ada di zaman selepasnya, maksud ada sampai satu tahap ulama-ulama karang kitab tidak disebutkan sanad. Tujuannya untuk memudahkan. Sebab dah sebut dah ada kitab-kitab besar. Contoh kitab yang tak sebut apa? Kita ambil contoh kitab yang semua ustaz ajar, Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, meninggal 676. 676. Imam Nawawi kalau kita buka kitab dia, dimula kitab dia macam mana? Berkata Umar bin Khattab, berkata Abu Hurairah, berkata Anas, berkata, tak adalah rantaian tu. Sedangkan Imam Nawawi hidup di kurun ke-7. Maka jauh jaraknya daripada Nabi SAW. Kenapa Imam Nawawi buat macam ni? Memudahkan orang baca kitab dia. Dan kitab-kitab yang utama telah sedia ada. Jadi bila orang buka Riyadhus Salihin riwayat Bukhari, orang boleh rujuk kitab tu, hadis tu ke dalam Sahih Bukhari, maka jumpalah rantaian sanadnya. Jadi Imam Nawawi buat ni untuk mudah kepada umat. Hadis 40 yang beliau karang, ramai orang mengajar, ramai orang mengaji. Bermula macam mana? Umar berkata Nabi bersabda, Abu Hurairah berkata Nabi bersabda. Dah tak ada rantaian. Kenapa Imam Nawawi buat macam ni? Dalam muqaddimah hadis 40 dia beritahu, siapa baca kitab hadis 40 tak jumpa muqaddimah, itu cetakan tu yang salah. Pencetak ni jangan percaya sangat. Dia cetak suka hati dia. Ada yang cetak sungguh-sungguh, ada yang cetak nak meniaga. Dalam cetakan sebenar karya Imam Nawawi ada muqaddimah hadis 40. Dalam muqaddimah tu dia beritahu, sengaja aku tidak sebutkan sanad hadis ini untuk mudah dihafal. Dia kata, tuan-tuan bayang kalau disebut nama daripada dia sampai Rasulullah berbelah orang nak hafal semua, baru nak apa hadis. Maka dia kata dia tumpukan kepada hafazan teks hadis, iaitu bawah tu, iaitu matan tadi. Saya bagi contoh itu. Ini kitab, sebagai contohnya ialah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Ramai orang mengajar kitab ni, alhamdulillah. Qala al-Imam At-Tirmizi haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id. Ini guru dia. Guru dia kata qala haddatsana Malik, berkata guruku Imam Malik. Qutaibah bertemu Imam Malik. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah ni guru Imam Malik, lelaki ya, bukan perempuan. An Anas, daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Maknanya ini dipanggil rantaian, contoh rantai nama-nama periwayat. Ini satu contoh tuan-tuan, ada yang lagi panjang. Ini berapa orang? Antara Imam Tirmizi dengan Nabi berapa orang? Kita kira Qutaibah,
Malik, Rabi'ah, Anas. Ada 4 orang. 4 orang, maksud 4 generasi ataupun 4 rantaian, 4 rantai. Ada 4 periwayat, maaf. Dalam Sahih Bukhari contohnya ada 3, maksudnya sanad yang lebih pendek. Imam Bukhari guru pada Imam Tirmizi, dia sebut 3, 1, 2, 3 Nabi SAW. Maksudnya dia dapat bertemu dengan generasi yang lebih awal. Dan dalam Sahih Bukhari juga ada rantaian periwayat antara beliau Imam Bukhari dengan Nabi 9 orang, ada juga. So tuan bayang nak hafal, nak apa hadis yang ni dengan nak hafal campur nama. Tapi ulama dulu dia buat lah, ulama dulu dia hafal. Kita hari ni tak larat, semua tak larat. Nak hafal Quran tak larat, nak hafal hadis tak larat, nak hafal sanad lagi tak larat, semua tak larat. Tapi kita rasa kita lagi pandai daripada ulama dulu. Itu masalah, paling masalah sekali. Baik, kita perhatikan sanad di atas. Saya beritahulah, sampai Anas, sampai Nabi SAW. Selepas rantaian periwayat itu, Imam Tirmizi membawa teks hadis, iaitu matan ataupun matan, teks hadis, D. Ia datang selepas seseorang muhadis itu membawa rantai nama periwayat hadis tersebut. Maka matan bagi sanad tadi ialah bawah tu, iaitu Anas bercerita tentang Nabi SAW. Kana Rasulullah SAW laisa bil tawilil ba'ini wala bil qasir wala bil abyadil amhaqi wala bil adam wala bil ja'lil qadati wala bis sabt. Ada lagi lepas tu, saya ringkas kat sini. Ini adalah matan, teks hadis. Sebab tu para ulama mengatakan di peringkat awal atau di peringkat masyarakat penuntut ilmu hadis, lebih afdal, lebih baik dia hafal matan dulu, teks tu, daripada sanad. Maksudnya teks tu yang penting, sanad tu penting juga, tapi hafal matan dulu. Sebab tu ulama-ulama mula dengan hafal teks hadis, kemudian pergi kepada sanad. Tapi kalau orang tak larat, dua-dua tak apa ya. Maksudnya kita beritahu ini lebih utama apa? Utama apa? Semua tak buat. Macam kita beritahu ke orang, elok sembahyang, elok buat ibadat, dia buat apa pun tak buat. Jadi eloklah kita suruh orang buat, tapi apa kita ada afdal, dia tak afdal, semua dia tak buat nanti kan? Sebab sunat dia kata. Kan, bila sebut sunat tak larat. Baik, maka hari ini saya kata hadis nombor 1 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Buka Syama'il Muhammadiyah, inilah hadis yang pertama. Dalam Syama'il Muhammadiyah ada 415 hadis. Maka setiap hadis ada 4, 5, 6 orang, 4, 5 orang. Berapa banyak nama kita nak kena hafal. Bila sampai habis kitab, kita hafal 415 teks, tetapi berapa ribu orang periwayat. Itu persoalan yang ulama dulu hebat. Walaupun mereka tak ada universiti, tak ada sekolah macam sekarang, tapi mereka mengaji. Sebab itu bangunan bukan syarat utama mengaji. Syarat utama mengaji guru, murid, kitab. Bangunan lepas tu. Kita hari ni nak bangunan dulu, nak sijil dulu. Aku ada degree, aku ada master, aku ada PhD. Ilmu nanti kita fikir. Maka salah, terbalik keutamaan tersebut. Ulama dulu memang juara. Kita hari ini full lama. Baik. Kemudian muhaddis, istilah lagi. Biasa saya kata kalau yang diberi kepada periwayat hadis, orang tu juga dipanggil rawi, sama juga. Rawi ini periwayat, muhaddis ni ahli hadis. Baik. Maksudnya siapa yang mengambil hadis daripada guru dan menyampaikannya layak digelar muhaddis dan rawi dan periwayat, itu maksud. Jadi kalau ikut yang tadi, Imam Tirmizi periwayat, guru dia Qutaibah bin Sa'id periwayat, dan mereka semuanya muhaddis. Cuma tahap mereka mungkin tak sama dari segi kepakaran, dari segi gelaran, ya. Maka tuan-tuan contoh belajar hadis daripada guru, yang mana guru tu belajar daripada guru dia sambung sampai Nabi SAW, maka tuan-tuan juga dipanggil periwayat. Tetapi taklah sama macam ulama-ulama terdahulu. Tapi itulah istilah dipanggil terms. Baik. Sahabat, seseorang yang bertemu Nabi SAW, beriman kepada baginda dan meninggal dalam keadaan iman. Ini sahabat.
Tabi'in tak sempat jumpa Rasulullah SAW, sempat jumpa sahabat, itu tabi'in. Kemudian kita masuk istilah yang paling masyhur, popular, orang suka guna, sahih dan dhaif. Sahih dan dhaif. Sahih ini diambil daripada perkataan sihat lah, bahasa Arab. Tapi masalah kita hari ini, kita salah faham pula. Sahih, ulama ada syarat dia baru dia kata sahih. Okey, sesuatu hadis yang diyakini datang daripada Rasulullah SAW, diyakini dengan syarat-syarat. Ada 5 syarat, saya tak sebut sini sebab tu dalam kitab ilmu hadis. 5 syarat: sanad bersambung, periwayatnya, agama terpelihara, yang ketiga ingatannya kuat, tidak salah membaca atau menyampaikan, yang keempat tidak ada keganjilan dari segi bercanggah dengan riwayat orang lain lebih betul, tidak ada juga kecacatan tersembunyi, bila cek balik rupanya salah. Ulama kata ada 5 syarat. Bila cek 5 syarat ni baru nak kata sahih, sempurna syarat. Maksud hadis sahih, kalau orang tanya kita cakap hadis yang diyakini datang daripada Nabi SAW, ataupun hadis yang cukup syarat-syarat sahihnya, yang disebut dalam kitab ilmu hadis. Manakala yang tak cukup dipanggil dhaif, yang tidak diyakini, yang masih ada kemungkinan, tak sama macam sahih. Masalah sebagai orang ni salah faham, bila sebut dhaif dia kata hadis lemah, dia terjemah hadis lemah. Sebenarnya tak tepat. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak cukup syarat sahih. Kalau cakap hadis lemah, siapa nak lemah? Itu sebagian orang yang tak faham, dia kata, saya ni sebenarnya Ustaz, saya tak mau hadis dhaif, lemah. Kita kata, dia salah faham ni, ini bukan maksud lemah. Maksudnya lawan kepada hadis sahih, tak cukup syarat satu atau lebih. Kemungkinan ia sahih masih ada, kemungkinan ia betul tetap ada. Dan para ulama terbukti menggunakannya pada bab-bab tertentu. Sebab tu kita rujuk balik kitab-kitab besar. Ada sejarah yang kita kena tahu. Kitab besar, kitab apa saya sebut tadi? Musnad Imam Ahmad. Kita buat sebagai contoh, kita ulang banyak kali. Tuan-tuan boleh cari, boleh tengok. Saya beli yang agak murah, dia compile 1 jilid, tebal, kecil, tebal, 30,000 hadis. Beli dekat Mekah. Dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Itu hakikat pada kitab-kitab utama terdahulu. Maksud ulama-ulama tidak membuang atau menolak secara total, dan tak kata hadis dhaif ini lemah tak boleh guna. Tak. Mereka meletakkannya pada tempatnya. Itu penting, kita akan beritahu. Palsu pula, ini cerita lain. Palsu tak betul. Palsu ini adalah palsu. Maka masalah yang berlaku di sebahagian dunia Islam termasuk Malaysia ialah adanya golongan yang salah faham, menyamakan dhaif dan palsu. Ini satu salah faham yang amat serius, yang berat. Salah faham yang teruk, tuan-tuan, dan bahaya. Orang pernah tanya saya kata, kalau sama kenapa beza nama? Kalau sama, kenapa ulama bezakan namanya? Hadis dhaif dan palsu, kenapa tak sama ratakan, dibakulkan satu bakul? Tak. Ulama ni cakap dia teliti. Yang duk pukul rata, generalize ni orang malas. Bila orang Kedah bergaduh dengan dia, orang Kedah memang macam ni. Saya orang Kedah, apa kena mengena saya? Bila orang Kelantan pula, Kelantan memang macam ni. Ini cakap tak betul. Cakap yang marah, cakap yang macam kami duduk Jordan dulu belajar 4 tahun lebih, kena tipu dengan Arab biasa. Ada orang Malaysia kata Arab memang menipu. Saya kata bahaya cakap macam ni. Guru-guru kita, ulama-ulama Arab lah. Yang jahilnya jahil lah, yang alimnya alim lah. Biarlah orang mana pun. Sebab tu kita bila generalize, bila kita pukul rata, masalah. Datang-datang tanda tersumbat. Tanda surau memang macam ni. Surau ni punya jaga, punya elok, surau lain yang buat hal, surau ni kena. Kami kat Jordan memang masalah tandas di masjid tu memang menyedihkan lah. Tapi ada masjid yang bersih, kan?
Jadi sikap kita kadang-kadang kita sama ratakan. Ini bahaya pada ilmu dan bahaya pada amalan. Kalau kita buat macam ni, kita tak ilmiah lagi. Jadi saya bahagikan. Ini ulama yang buatlah, saya cerita je. Kemudian ilmu hadis, saya kata ini beza hadis dan ilmu hadis. Ada ulama kata ilmu hadis, ada ulama kata usul hadis, ada ulama kata mustalah hadis. Ini semua adik-beradik. Ilmu hadis adalah pelbagai cabang ilmu. Saya sebut pelbagai ni pasal dia banyak. Dan kemahiran, bukan hanya dakwaan, tapi kemahiran yang membicarakan tentang sanad dan matan yang tadi kita belajar dari pelbagai sudut. Maksudnya complicated, sebab itu dipanggil the science of hadis. The science ni adalah satu ilmu yang complicated. Bukan ilmu sains saja, semua ilmu dipanggil sains bila ilmu tu mendalam dan perlu kepada pakar. Jadi adakah munasabah semua orang boleh bercakap tentang hadis? Tak. Para ulama dulu telah menulis dan membentangkan. Tiba-tiba kita tak pelajari apa yang mereka bentangkan. Contoh Imam Suyuti rahimahullah, imam besar dalam hadis dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 911, 911 dia meninggal. Dia tulis dalam kitab dia senaraikan 100 ilmu, 100 cabang ilmu hadis. Tu kita nak baji macam mana 100 cabang? Imam sebelum dia senarai lebih kurang 60 saja, dia tambah lagi jadi 100 supaya ilmu ni disedari susah. Kan? Macam ilmu apa pun, bahasa, ada orang cakap, saya ustaz, boleh saya belajar bahasa Arab dalam masa sebulan? Saya kata tak boleh. Kata ustaz tak bagi semangat. Bukan tak bagi semangat, ilmu tu susah. Takkan mengaji sebulan apa dah cakap Arab? Tak tanya khabar tu boleh lah. Ini mendalam, ilmu kena belajar sungguh-sungguh. Maka begitu juga ilmu hadis. Saya namakan, saya sebutkan pelbagai cabang ilmu dan kemahiran. Baik, tunggu soal lepas tu. Satu lagi benda yang kita kena tahu, kitab hadis ialah penulisan yang mengumpulkan hadis sejak dahulu hingga kini. Dahulu, kini itu maksudnya sejarah. Terdapat pelbagai istilah lain untuk kitab hadis seperti musnad, sunan, jami', sahih, mu'jam, musannaf, mustadrak. Ini nama kitab, tapi nama bukan sebarang nama. Nama itu ada sebab, kerana membicarakan tentang cara dia buat kitab. Contohnya Musnad Ahmad, dia bagi nama Musnad, kenapa? Contohnya Imam Bukhari bagi nama kitab dia Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami' Al-Musnad ada juga, tapi gabung dua. Ada orang buat kitab Jami' saja, Musnad saja, dia Al-Jami'ul Musnadul As-Sahihul Mukhtasar, ada nama dia. Tapi orang sekarang cetak Sahih Bukhari lah, mana bagi senang dijual. Jadi ulama-ulama ni buat kitab bukan suka-suka. Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi buat kitab nama dia Sunan. Yang orang kenal nama Sunan, dia nama kitab dia Al-Jami' sebenarnya, tapi orang terkenal dengan kitab-kitab Sunan. Kitab-kitab Musnad, kitab-kitab Sunan, kitab-kitab Mu'jam, semuanya ada sebab ditulis, bukan nak jual kitab. Hari ini sebab orang buat buku macam-macam. Nak jual antara sebab. Ulama dulu buat kitab keperluan masyarakat dan mendidik dan menerangkan. So bayangkan para ulama ni buat kitab tak jual, tuan. Musnad Ahmad tu 52 jilid, 52 jilid di kedai lebih kurang 2,000 3,000 lebih. Imam Ahmad tak jual. Zaman dia siapa nak datang belajar dengan dia, salin dan sampaikan. Imam Bukhari buat kitab Sahih Bukhari, sekarang kalau tuan beli 5 jilid, 6 jilid, berapa jilid, berapa ratus nak beli. Imam Bukhari buat apa? Datang belajar dengan dia, salin daripada dia, diizinkan dan sebarkan. Satu sen tak ambil. Jadi ini penting kita kena faham kenapa mereka buat kitab. Kerana mereka nak ilmu itu tersebar. Sebab tu zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar, dia kata sebarkan, kumpulkan. Dia kata ini khiftu durusal ilm, aku risau ilmu itu akan hilang bila tak disebarkan. Sebab tu orang berilmu kena sebarkan. Kalau dia pun tak nak mengajar,
Dia mengaji tapi tak nak mengajar, satu masalah besar. Masalah yang kedua, ada orang tak mengaji tapi nak mengajar, itu masalah kedua ya. Kan? Macam-macam. Masalah kita malam ni, kita berhenti 8.30. Tuan yang risau, saya tak suka berhenti lewat, saya suka berhenti lagi awal. Ustaz sebut, imam sebut 8.30 kita berhenti. Kemudian saya masuk sejarah hadis. Sejarah ni ramai orang tak suka, saya pun tak suka. Sekolah dulu belajar pun tak dapat A. Tapi bila pergi dekat universiti, tapi cikgu sejarah saya bagus lah. Dia baik, cuma kami yang malas. Cikgu tu bersungguh-sungguh cerita, kita duduk garuk kepala, kenapa sungguh-sungguh sangat ni cikgu? Rupanya penting, tapi kita tak sedar kepentingan tu. Akhirnya kita sedar. Saya pergi Jordan, sejarah dalam semua subjek mesti ada sejarah, termasuk syair, mengaji syair. Kami kena mengaji subjek nama dia syairul jahili, syair zaman jahiliah. Kena mengaji tajuk tu, satu subjek khas. Tuan buat kuliah harus panggil ustaz mengajar tajuk dia syair jahiliah. Kena buat aduan dekat pejabat agama, ustaz ni sesat. Tak, kita belajar kerana sejarah bahasa. Kekuatan syair tu pada jahiliahnya, bukan pada bahasanya selepas zaman tu. Daripada awal lagi sangat penting. Sampai zaman Nabi, sampai kita belajar syair zaman jahiliah, syair zaman Nabi, syair zaman sahabat, zaman Abbasiyah, Umayyah, kita belajar. Sejarah penting. Maka saya sebut sini, sebagaimana Allah berjanji menjaga Quran dalam surah Al-Hijr ayat 69, hadis juga terpelihara. Kenapa kata ulama? Ia adalah menerangkan dan melaksanakan Al-Quran. Sebab tu bila Aisyah ditanya radhiyallahu anha bagaimana akhlak Nabi, Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Maka Rasulullah ni menterjemah dan melaksana. Maka hadis bermula sejak wahyu pertama diturunkan. Maksudnya bermulanya sebenar-benarnya hadis itu ketika itu. Kita dah sebut tadi kan, semua percakapan, perbuatan dan sebagainya. Para sahabat pun dah belajar secara langsung dengan melihat Nabi SAW, perbuatannya. Sebab tu kita semayang, kita tahu macam mana semayang, sebab sahabat tengok Nabi semayang, sahabat cerita balik dan tunjukkan cara. Wuduk sebelum tu lagi, Nabi SAW dan para sahabat ajar wuduk macam mana, percakapan, arahan dan juga amali. Dan Nabi SAW lihat sahabat wuduk dan Nabi tegur kalau salah. So ini adalah cara sahabat belajar. Dan mendengar pesanan, maksudnya perbuatan dan percakapan dan semua. Di antara sahabat ada yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Ada juga yang menjadualkan waktu belajar, seperti Sayyidina Umar dalam Sahih Bukhari. Dia beritahu, saya dan jiran saya bergili. Hafazan para sahabat amat mantap. Selain berkurniaan Allah, hafazan mereka hebat kerana beberapa sebab. Saya senaraikan kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Pentingnya hadis menyebabkan kita ingat yang penting. Itu maksud peristiwa penting, kita cepat untuk hafal. Nak azan dulu ke atau nak saya terus? Orang nak habis dah? Okay. Maksudnya terus ini lah, terus berhenti. Saya berhenti boleh, tak masalah. Kemudian kasih mereka kepada Nabi SAW. Bila kita kasih dekat orang tu, kita ingat lebih daripada orang yang kita tak kasih. Kemudian keperluan menyebarkan hadis. Kalau sahabat tak betul-betul hafal, macam mana nak disebarkan? Sebab ada yang duduk jauh datang jumpa Nabi kadang-kadang, ada yang duduk dekat dengan Nabi SAW, tapi nanti Nabi wafat, siapa yang nak cek macam mana? Maka sahabat menjaga hafazan. Dan mereka sentiasa bermuzakarah sesama mereka. Kaedah hafazan, hafal apa pun, ialah kita usaha, kita minat, kita usaha, kita ulang dan kita bincang. Sebab tu bila Imam Al-Bukhari rahimahullah meninggal 256 Hijrah, dia disoal apakah ubat bagi hafazan, ada tak ubat hafazan? Maka dia jawab dua benda. Imam Bukhari jawab dua benda. Pertama, nahmatur rajul, keinginan yang tinggi, semangat. Kalau tak semangat tak boleh hafal. Yang kedua, minat maksudnya, semangat dan kesungguhan. Yang kedua, wa mudawamatun nazar, dan sentiasa ulang.
Maka Imam Al-Bukhari dan imam-imam lain zaman dulu menyalin hadis dan mengulangnya sampai hafal, menghafalnya dan menyalinnya dan hafalnya. Kita dua-dua tak buat. Lebih ramai sahabat yang menghafal berbanding menulis. Ini hakikat. Tapi orientalis musuh Islam, orientalis yang memusuhi Islam, ada yang bertahan Islam, ada yang memusuhi, yang sentiasa nak bawa keraguan. Dia kata apa? Dia kata inilah sebab kami tak percaya hadis. Sebab hadis dihafal dan manusia itu boleh lupa. Dia nak cuba padamkan. Ya? Tapi para ulama jawab balik, bukan semua sahabat hafal, ada yang tulis juga. Dan mereka hafazan mereka kuat dan mereka ulang. Jangan sangka orang kita tak ingat, orang lain pun tak ingat. Saya ustaz, susah nak percaya semua ni. Kenapa? Saya pun tak ingat. Itu engkau. Orang yang hafal, Masya Allah, kan? Oh, ni anak saya apa tu, saya tamat tahfiz. Anak-anak saya kecil-kecil hantar darjah 1. Masya Allah hafazan dia, hafal macam-macam, surah yang panjang-panjang. Lepas tu kita sampai ketua tak hafal, budak-budak ni bukan dia percaya. Kita yang tak menghafal, kita pelik dengan orang yang hafal. Itu masalah besar. Dan saya sempat dulu tengok buku tu, buku Allahyarham Dr. Kasim Ahmad yang bawa anti hadis tu. Dalam buku dia tu hanya ciplak idea orientalis. Jadi saya baca dan saya alhamdulillah semakin yakin bahawa ulama hadis ni hebat. Setengah orang anggap bahawa ada banyak keraguan, tak. Baik, zaman tabi'in diteruskan, pengajian, penyebaran, penulisan, hafazan diteruskan. Kemudian zaman Khalifah Umar, begitu, menyaksikan perkembangan dalam pengumpulan dan penyusunan. Maksudnya perkembangan yang berlaku bukan mula ditulis. Antara tuduhan orientalis tentang hadis, anti hadis ialah mereka tuduh baru mula ditulis zaman Umar bin Abdul Aziz. Tak, dikembangkan, telah pun ditulis di zaman Nabi, sikit, makin banyak, makin ramai. Masa berlalu dan lahirlah berbagai bentuk penyusunan. Contohnya musnad, kitab musnad banyak. Imam-imam, guru-guru kepada Imam Bukhari banyak buat kitab musnad. Seterusnya tiba zaman penyusun kutub sittah. Sampailah zaman kegemilangan penyusunan kutub sittah ni apa? 6 buku utama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sunan ada 4. Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Campur semua 6. 6 kitab digelar kitab yang utama kutub sittah. 6 kitab utama. Kitab yang 6. Ya. Banyak kitab tapi ini terkenal. Setiap zaman ada ahli hadis yang menyumbang dalam pelbagai bentuk. Tanggungjawab kita ialah mempelajari hasil kajian mereka. Mempelajari ni penting. Belajar ni susah. Belajar ni pening dahulu, faham kemudian. Bukan instant buka YouTube 2 minit boleh faham. Tak mungkin. Kemudian dalam masa yang sama ilmu berkaitan kajian ini turut berkembang. Pertama pada peringkat amali, kemudian datanglah ulama membukukan. Maksudnya amali telah berlaku. Saya bagi contoh, kajian hadis telah berlaku. Sejak bila? Sejak zaman Nabi. Setengah orang dia tak faham. Mana ada ustaz? Adakah kajian zaman Nabi? Ada. Kajian tu tetap kajian walaupun berbeza istilah. Kita hari ni duduk sorang-sorang, duduk tak buat apa. Saya mengkaji. Tak boleh lah. Kajian ni amali. Orang ni mengkaji, orang tu mengkaji, tapi dia tak bukukan. Still dia buat kajian. Kita pula rajin sikit, pergi ambil kajian dia, tulis. Kita dapat nama. Terima kasih. Saya lah yang tak. Saya membukukan kajian. Maka di zaman awal saya beritahu, amali telah berlaku, kajian hadis telah berlaku, nak cek sahih dhaif telah berlaku, tetapi pembukuan itu lewat sikit. Iaitu zaman saya beritahu bawah tu Imam Ar-Ramah-Hurmuzi tahun kurun keempat Hijrah. Ini antara ulama yang awal, dia buat kitab nama Al-Muhaddisul Fasil, tebal. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, lepas tu kemudian Imam Al-Hakim, lepas tu ataupun sebelum dia sikit. Ini zaman kita panggil
dibukukan. Jadi janganlah kita salah faham menyebut imam-imam yang membukukan ini lebih hebat daripada imam-imam terdahulu. Tak. Mereka membukukan dan membuktikan kehebatan siapa? Kehebatan ulama terdahulu. Kita membukukan, kita just buat documentation. Orang buat kerja banyak, kita pergi kaji, kita dapat nama, itu je. Tapi mereka ulama, tapi tidak seperti ulama terdahulu. Ilmu hadis makin dihuraikan, tapi berdasarkan kajian silam. Setiap muhadis zaman berikutnya perlu bergantung pada kajian ulama sebelumnya. Maksudnya apa? Maksud kita tak boleh depend kepada kepandaian kita hari ini sahaja dalam mengkaji ilmu hadis. Kita kena balik, sebab tu kita mengaji kitab. Ada setengah orang kata, kita buat kitab baru lah Ustaz. Boleh buat kitab baru. Daripada kitab mana kita nak ambil maklumat ni? Daripada kitab lama juga. Sebab tu bila saya pernah buat perbincangan ilmu hadis dengan beberapa orang sahabat termasuk ustaz sebagainya, kita baca balik kitab-kitab ilmu hadis yang lama ikut turutan supaya kita dapat gambaran yang tepat. Dan ada orang yang ikuti pengajian tu, dia tengok balik buku-buku moden, dia kata sebenarnya sama je. Saya kata mana boleh berbeza kan? Contohnya kitab Imam Rahmahrum Muziri, dia meninggal 360 Hijrah. Kitab sampai hari ni ada. Dalam kitab itulah yang dikeluarkan kitab-kitab lain. Al-Khatib Al-Baghdadi meninggal 463 Hijrah tadi. Al-Khatib Al-Baghdadi, dia buat kitab banyak. Maka ulama lepas dia kata apa? Semua ulama hadis ni, kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Nafatul Fikar, dia kata semua ulama hadis terhutang budi kepada Al-Khatib Al-Baghdadi, sebab dia buat semua dah. Kita tinggal nak ambil susun buat satu buku lain. Maka kena pergi ke belakang untuk mengetahui sebenar-benar kajian. Jangan kita lupa ulama dulu. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada kitab dia. Jam saya belum 8.30. Jam saya jam surah lebih. Saya ikut jam saya lah. Seminit ni. Sabar. Imam Syafi'i mengkaji hadis tak? Mengkaji. Guru dia siapa? Imam Malik. Mereka ni hidup sebelum zaman pembukuan kitab-kitab yang lepas tu. Siapa guru Imam Bukhari, Muslim semua ni? Imam Ahmad. Siapa guru Imam Ahmad? Imam Syafi'i. Siapa guru Imam Syafi'i? Antaranya Imam Malik. Jadi zaman Imam Malik ada tak kajian? Ada. Tak sama dengan zaman Imam Syafi'i dan Imam Bukhari, tapi kajian telah berlaku. Imam Malik meninggal kita kitab besar, kitab Muwatta' Malik. Dalam tu ada hadis, ada kata sahabat, ada fatwa Imam Malik, ada semua. Pernah buat khatam Muwatta' Malik dekat Masjid UKM 2 hari. Ada yang pengsan sebab tak lafaz. Khatam kitab ni dia panggil marathon. Baca hadis. Lalah kali orang duduk belakang tu, habis mengaji dapat sijil khatam sambil tidur. Ada. Kita pernah buat pengajian Sunan Nasa'i tadi, yang kutub sitah yang 6 kitab Sunan Imam An-Nasa'i, meninggal 303 Hijrah. Kitab dia ada 5,000 lebih hadis, 5,700 lebih, dekat 6,000. Kita buat 6 hari dekat Masjid Kuis, Kolej Islam Selangor. Sehari 1,000 baca. 8 pagi sampai 12 tengah malam. Keluar hari gelap, balik hari gelap. 6 hari demam terus. Ada yang tak tahan dalam tu juga tidur. 6,000 hadis tidur. Tak larat tuan-tuan. Tapi ulama dulu itulah dia ilmu. Kita nak dipuji tanpa amali. Mereka tak nak pujian, mereka buat kajian. Itu maksud dia. Kita hanya menumpang nama dia. Kalau saya terjemah kitab Imam Nawawi, saya tumpang nama dia. Imam Nawawi bagi free, saya jual RM30. Alhamdulillah. Begitulah saja malam ni. Dah habis masa. Jadi kita akan sambung kalau ada rezeki, insya-Allah. Kalau tak dapat sambung, kita sambung di syurga. Itu dia. Betul ayat tu boleh. Insya-Allah lah. Tak mau masuk neraka, tak mau. Mengaji sampai syurga tuan. Jadi kita berhenti pada mengenali ulama hadis. Terima kasih tuan. Ikut surau lah nak sambung bila. Insya-Allah ada rezeki kita sambung asas yang perlu diketahui sebelum belajar kitab ilmu hadis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.